Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berusaha Puan Hasnah binti Johari, pengurusi sukarelawan yatim daerah Sawabenang, ahli jawatankuasa yatim. Yang berusaha Tuan Nasa bin Mahyatim, Timbalan Pengurusi Perkim daerah Sawabenang, EJK Perkim daerah Sawabenang, tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian. Jadi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya pada petang ini kita semua dapat berkumpul di Barit 10 ini, kedai apa nama? Kayu. Betul. Kedai bukan. Okey. Jadi atas satu program yang dianjurkan oleh pihak yatim dengan kerjasama beberapa pihak lain, tahniah kepada pihak yatim yang aktif menganjurkan berbagai-bagai aktiviti. Dan pada tahun lepas Ustaz saya kat sini juga betul. Jadi kali kedua lah kita datang kat sini dan berbuka di sini insya-Allah. Kalau mengikut atur cara program pada petang ini, kita dimulakan dengan sedikit tazkirah ataupun tadabbur tentang surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ni memang kita jarang baca tuan-tuan. Biasa kita baca Yasin, betul tak? Tapi Puan Hasnah minta kita menyentuh surah Al-Kahfi kerana kesesuaian keadaan sekarang. Kenapa saya katakan keadaan sesuai dengan keadaan sekarang? Kerana tanda-tanda hampirnya kiamat itu sudah nyata. Mengikut timbalan Mufti Pahang, iaitu Ustaz Datuk Batishah, menyatakan baru-baru ini Nahrim, iaitu Institut Penyelidikan Air Malaysia, Nahrim, Institut Kerajaan, telah membuat satu penyelidikan dan mengatakan sesuatu yang menakutkan kita, di mana mengikut kajian Nahrim, Institut Penyelidikan Air Malaysia, bahawa negara kita dan rantau ini, bahkan dunia, akan mengalami kemarau yang panjang. Ia bermula tahun depan. Akan mengalami kemarau yang panjang bermula tahun depan 2025 sampai 2035. Kemarau yang panjang ini menyebabkan semua tanaman tidak ada air dan akhirnya semua tanaman mati. Bila padi mati, pokok kelapa mati, semua tumbuhan-tumbuhan mati, apa terjadi? Maka akan berlaku krisis makanan yang sangat dahsyat. Makanan habis dalam tempoh 10 tahun tersebut. Dan bila makanan habis, maka berlakulah krisis kemanusiaan. Mungkin manusia akan banyak yang mati kebuluran, dan mungkin ada yang berbunuh-bunuhan kerana nak mendapatkan sepotong roti. Tak? Tapi kajian Nahrim ini, kalau kita kaitkan dengan hadis, macam ada sinonim, macam ada perkaitan, di mana Nabi menyebutkan tanda-tanda Dajjal keluar itu nanti apabila berlaku kemarau panjang. Kan? Berlaku kemarau panjang, makanan tak ada, air tak ada, ketika itu Dajjal akan keluar. Jadi kajian Nahrim itu kita kaitkan dengan hadis, menakutkan. Di samping itu pula berlakunya genap 100 tahun kerajaan Islam runtuh, kerajaan Uthmaniyah.
cukup 100 tahun. 2024 ni cukup 100 tahun. Yang mana Nabi menyebutkan akan lahir seorang mujaddid akhir zaman yang mungkin Imamul Mahdi. Ya. Dan berlaku pula sekarang ini perang di Palestin, perang di Gaza, yang menunjukkan orang Israel begitu rakus membunuh orang Islam. Dan akhirnya nanti akan berlaku kebangkitan orang-orang Islam seluruh dunia bila masanya akan tiba. Dan dalam hadis itu menyebutkan bahawa orang Islam akan berperang dengan Yahudi dan akan membunuh mereka semua. Jadi, ya, cerita daripada hadis itu dengan apa yang berlaku sekarang itu menunjukkan begitu tanda nak kiamat itu begitu hampir sekali. Dan kemungkinan tuan-tuan hari ini musim haji tahun ini, kemungkinan musim haji tahun ini 2024 mungkin ada berlaku bai'ah Imamul Mahdi. Imam Mahdi akan dibaiat di musim haji. Kemungkinan tuan-tuan. Ya. Jadi baik itu bila Kak Asnah suruh menyentuh surah Kahfi ni ada kaitannya. Kenapa? Dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan barang siapa nak selamat daripada Dajjal, hendaklah dia mengamalkan membaca suratul Kahfi. Ya. Nabi menyebutkan man hafaza ashra ayatin min awalin suratil kahfi usima minad dajjal. Barang siapa menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka ia akan terlindung daripada Dajjal. Hadis Muslim nombor 809. Kalau boleh baca surah Kahfi ini, amalkan setiap malam, bagus. Tapi panjang tuan-tuan. Sebab itu Nabi menyebutkan paling kurang kita membaca 10 ayat yang awal. Okey, kita membaca 10 ayat yang awal. Dan kata ulama ada yang mengatakan 10 ayat yang terakhir. Okay? Jadi kita bacalah 10 ayat yang awal. Okey. Okey, saya baca. Tuan-tuan dengarlah. Ya, kita baca yang berkat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini 10 ayat yang awal ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san sadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunzira alladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba فَلَعَلَّكَ بَاهِئٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Ayat itu tuan-tuan, 10 ayat daripada surah Kahfi, tuan-tuan kena baca setiap malam. Okey? Dan orang yang membaca surah Kahfi ini, dia akan terselamat daripada Dajjal. Dan kalau bapaknya baca, tidak boleh menyelamatkan isteri. Kalau orang rumahnya baca,
Suaminya tak baca tidak menyelamatkan suami. Dan kalau ibu bapanya baca, anak tak baca tidak boleh menyelamatkan anak-anak. Maksudnya semua orang kena baca. Bapaknya kena baca, maknya kena baca, anak-anaknya semua orang kena baca baru selamat. InsyaAllah. Ini tuan-tuan ya. Jadi kita ni ingatkan, start daripada sekarang kita sudah kena mula membaca Al-Kahfi ini sekurang-kurangnya 10 ayat yang pertama setiap malam. Okey tuan-tuan. Baik. Dalam surah Al-Kahfi ini sangat panjang. Macam surah Yasin, tetapi dalam surah Kahfi ni tuan-tuan kalau kita baca dia ada 4 cerita. Dia ada 4 cerita. Okey. Cerita yang pertama tentang kisah pemuda Al-Kahfi. Kisah tentang pemuda Al-Kahfi yang 7 orang itu. Baik, kisah yang kedua ialah tentang kisah pemilik 2 kebun. Kisah pemilik 2 kebun. Okey. Dan kisah yang ketiga ialah kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Dan kisah yang keempat ialah tentang Raja Zulkarnain ataupun Nabi Iskandar Zulkarnain. Jadi dalam surah Al-Kahfi ini ada 4 cerita tuan-tuan. Kenapa surah Al-Kahfi ini Nabi kata boleh menyelamatkan kita daripada Dajjal? Sebenarnya daripada 4 kisah tersebut, Nabi nak bagi kita faham tentang 4 perkara. Tentang kisah pemuda Al-Kahfi itu ialah tentang menjaga keimanan. Bahawa Dajjal nanti bila dia datang, dia akan minta menyembah dia. Dia ni ada kuasa sakti tuan-tuan, Dajjal ni. Jadi kalau kita tak kuat, kita mungkin akan sembah dia. Sebab itu surah Al-Kahfi ni ada mengisahkan cerita pemuda-pemuda yang menjaga iman. Daripada raja yang zalim, raja yang kafir, menyuruh mereka ni murtad tetapi mereka tak mau. Mereka tetap beriman dengan Allah Ta'ala dan akhirnya mereka melarikan diri dan menyelamatkan diri. Jadi kisah Al-Kahfi tadi, pemuda Al-Kahfi tadi melambangkan tentang betapa kita perlu menjaga keimanan apabila Dajjal datang. Apabila Dajjal datang, dia akan tunjuk syurga. Dia ada sakti tuan-tuan, dia akan tunjuk syurga. Tak senang. Sebuah mahligai yang besar. Masuklah, kata Dajjal. Mahligai ini saya berikan kepada Kak Asnah. Tak teruji kita Kak Asnah. Dengan mahligai yang depan mata tiba-tiba muncul dengan taman-taman yang indah, kolam-kolam ikannya, kan? Dengan kereta-kereta mewahnya. Maka kalau kita terima tawaran Dajjal tadi, rosaklah akidah kita. Itu. Dia akan juga menunjukkan neraka. Tiba-tiba dia akan tunjuk neraka. Siapa yang tak nak terima aku punya hadiah, aku akan campakkan dalam neraka aku. Tiba-tiba di depan kita ni tuan-tuan menjadi lautan api. Ini menguji keimanan kita tuan-tuan. Sebab itu dalam kisah Al-Kahfi ini, pemuda ini tentang orang yang menjaga keimanan. Ketika itu tuan-tuan, kalau kita ini mengikut apa yang Dajjal suruh, habislah kita. Selama-lamanya kita menjadi kafir. Kisah yang kedua dalam Al-Kahfi ialah kisah tentang 2 orang kampung yang ada kebun. Kebun yang subur, yang melimpah ruah. Jadi orang ini diceritakan kebunnya subur, melimpah ruah, tanamannya menjadi dan dia kaya. Maksudnya menguji atas harta. Jadi bila orang ini kaya, akhirnya dia lupa diri. Dia lupa Allah, lupa diri dan akhirnya dia tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan dan dia kufur nikmat. Orang kaya yang lupa. Jadi besok Dajjal dia akan bawa
Harta tuan-tuan. Yang pertama, uji keimanan. Percaya ke tentang syurga neraka dia. Yang kedua, Dajjal akan uji kita dengan harta kekayaan. Tentang kisah pemuda yang mempunyai 2 kebun. Jadi kita nanti akan dibawa air. Apabila dalam keadaan yang kemarau panjang, 10 tahun akan datang. Air tak ada. Dia akan bawa air. Dajjal ini mungkin dia akan bawa kontena-kontena air. Ataupun kalau dia menggunakan magic dia, mungkin dia kata, ini. Dia tunjuk saja akan datang kolam air. Jadi kita yang tahun depan ini 10 tahun dalam keadaan kering kontang, air tak ada, maka akhirnya kita perlukan air. Maka yang wanita-wanita ini akan merayu kepada suami-suaminya, bang, haus bang, anak kita tak ada air, baby tak ada air, anak tak ada air. Jadi suami pun tergoncang keimanan dan dipujuk rayu oleh sang isteri. Maka suami pun pergilah ambil air. Maka akhirnya Dajjal mengatakan, siapa mengambil air aku, dia kufur. Tuan-tuan, ini Nahrim buat kajian ni. Tahun depan mulai kering kontang, 10 tahun. Bermakna Dajjal nak keluar. Bukan saja Dajjal bawa air, dia bawa makanan. Bila air dah kering, kontang, hujan tak turun, padi tak menjadi, makanan tak ada, roti, gandum semua tak menjadi, kan? Maka dia akan bawa makanan. Siapa nak air dia, siapa nak makanan dia, sembah dia. Orang yang tak kuat iman, habislah kita. Sekarang ni pun kita pun kalau kelaparan pun berebut. Orang bagi apa bungkusan makanan kan, berebut kan. Itu. Yang ketiga dalam kisah surah Al-Kahfi menceritakan tentang ilmu. Di mana kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, ia menuntut ilmu. Ingin menggambarkan bagaimana Dajjal ini orang yang boleh menunjukkan sesuatu benda yang kita tak tahu. Kita kalau komputer tu dah hebat sangat, dia lebih tahu lagi. Dia boleh tunjukkan macam-macam kepandaian dia. Jadi maknanya kita kena jaga-jaga. Dan yang akhir, Dajjal akan menunjukkan tentang kekuasaan dia. Sebab itu dalam kisah ini ada kisah Iskandar Zulkarnain, seorang raja. Walaupun dia kaya, dia tetap taat kepada Allah. Walaupun dia seorang raja, dia berkuasa, dia tetap patuh pada Allah Ta'ala. Contohnya kisah Zulkarnain, seorang raja yang berkuasa tetapi patuh. Jadi jangan kita terpedaya dengan 4 fitnah ini, iaitu fitnah tentang akidah, fitnah tentang harta, kekayaan, fitnah tentang ilmu, dan fitnah tentang kekuasaan. Inilah yang akan dibawa oleh Dajjal. Tuan-tuan sekalian, jadi mulai malam ini kita bacalah lepas Isyak, ya. Kita baca 2. Satu surah Al-Waqiah, bukan surah Al-Mulk, lepas Isyak, dan surah Al-Kahfi. Surah Al-Mulk ialah untuk selamat daripada siksa kubur, dan surah Al-Kahfi untuk selamat daripada Dajjal. Jadi tuan-tuan, nikmat yang kita ada tahun ini, mungkin tahun inilah tahun yang terakhir. Tahun-tahun yang terakhir. Ya, dan tahun depan kita mulai bimbang. Saya pun bimbang. Jadi kita kuatkanlah akidah kita, kita kuatkanlah amal ibadah kita kepada Allah Taala, ya, supaya kita selamat daripada ujian-ujian yang dahsyat ini. Dan sebagai akhirnya, saya menyeru kepada diri saya sendiri dan tuan-tuan untuk sama-sama kita memperbanyakkan kerja-kerja dakwah ini. Kerana dengan kita melibatkan diri dengan kerja-kerja dakwah ini, ya, macam kita masuk yatim, perkim, aktiviti dakwah ini, kita akan menambahkan lagi kekuatan iman kita kepada Allah Ta'ala, ya,
kita dapat mengisi masa kita dengan aktiviti yang berfaedah. Ya, kalau masa kita terluang kosong, ketika itulah ya syaitan akan masuk dan akan cuba mempengaruhi kita. Kalau budak-budak muda dia tak ada aktiviti di kampung, dia mula terjebak dengan dadah. Sebab itu budak-budak kampung ni, budak muda kena aktif bila dia di kampung, dengan sukannya, dengan aktivitinya, supaya dia ada pengisian. Dan kalau kita kawan-kawan ibu ni begitu juga, tolong bapa kena libatkan aktiviti surau masjid, supaya kita tidak terpengaruh dengan aktiviti yang lara dan sebagainya. Dan saya kira setakat itu dululah tazkirah ringkas saya, mengambil ibrah daripada surah Kahfi ini, ya, supaya kita semua berjaga-jaga tentang kehadiran Dajjal yang akan menjelma. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam tempoh apabila Dajjal keluar, dia akan memerintah selama dia akan bila Dajjal keluar, Imam Mahdi akan keluar. Bila Imam Mahdi akan keluar, dalam Nabi Isa akan turun. Dan dikatakan oleh para ulama, Imam Mahdi ini dan Nabi Isa ni dia akan hidup lebih kurang 10 tahun saja. 10 tahun saja tuan-tuan. Dalam tempoh 10 tahun ni akan berlaku macam-macam. Ya, yang pertama Dajjal keluar. Kemudian Ya'juj Ma'juj. Kemudian berlakunya perang di kalangan orang Islam dengan orang kafir. Perang dunia ketiga. Dan berbagai-bagai lagi tuan-tuan. Jadi tahun ni siapa yang belum kahwin dah cepat. Siapa yang anak dara ke, yang mak jan ke, yang pak luda ke, cepat-cepatlah kahwin. Sebab tahun depan ni keadaan-keadaan yang merungsingkan kita. Okey? Jadi kita pun ada anak, saya pun ada anak-anak juga. Tapi apa nak kita nak buat, dah sampai masanya kan. Mungkin kita perkuatkan saja lagi iman kita. Jadi itu sajalah tazkirah saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Panjang ayat kita kalau boleh kita amalkan apa yang telah menjadi ilmu dan daripada Dr. Muhammad Hisham. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang dapat hadir hari ini, masuk rakan-rakan